ayat Quran dan akan dicampur dengan hadis Nabi. Ayat yang pertama yang saya nak hurainya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Atau Maliki Yawmiddin. Nak hurainya ialah Maliki Yawmiddin atau Maliki Yawmiddin. Ini tuan-tuan sudah baca berpuluh ribu dah lah dalam kita duduk semayang daripada muda-muda dulu sampai ke umur 70 tahun. Berpuluh ribu kali dah kita baca Maliki Yawmiddin itu. Itu dia ya. Kalau kita buka pada terjemahan, dia akan sebut artinya ialah memiliki hari agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa penuh pada hari agama. Maka tak fahamlah kita dulu kini sampai sekarang. Gapo dia lah hari agama tu. Maka bukalah tafsir. Buka tafsir dia hurai. Allah berkuasa penuh dalam membicarakan seluruh perbuatan manusia di mahkamah dia. Maliki Yaumiddin tu Allah menjadi raja yang amat maha penghukum, maha penghakim. Pada Yaumiddin, hari agama itu ialah hari akhirat, hari di pada mahsyar, waktu kita dibicarakan. Jadi hak kita duk baca dalam Fatihah tu, kita duk ucapnya ialah aku ni yang bersungguh sangat semayang ni, yang baca Fatihah tu belajar dari muda sampai ketua. Sebab apa? Dalam surah Fatihah ni ada menerangkan Allah Maha Hakim, Maha Penghukum di hari di mahkamah dia di pada mahsyar nanti. Jadi puak kita semua, asalkan makhluk Allah tu bergelar manusia, dia akan dihukum, dibicarai depan mahkamah Allah Maliki Yaumiddin di mahsyar nanti. Sama ada orang tu orang Islam, orang tu orang kafir, orang tu tak ada agama, orang tu LGBT, orang tu bergapo tak kira, tapi dia wajib dibicarakan di mahkamah Allah tu. Itu dia ya. Orang kafir ke? Orang kafir, orang tanya orang kafir ni kena bicara juga kat ustaz. Nanti adalah hadis ni kita akan bercakap bahawa di Maliki Yaumiddin tu orang kafir pun kena masuk mahkamah Allah. Baik. Ayat yang kedua yang saya akan huraikan nanti ialah ayat Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Dalam ayat tu semuanya menceritakan di mahkamah Allah tu nanti Allah akan buka semua sekali hidup kita semua sekali dengan mata yang cerah jilah, kata orang Kelantan. Liyurau a'malahum, supaya mereka dapat tengok pendedahan amalannya Allah akan buat waktu hak dia duduk di dunia dulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dalam pendedahan itu, siapa-siapa di dunia dulu kalau dia buat amal kebajikan walaupun sebesar zarah, sebesar kuku, yarahu, dia akan tengok. Dan sesiapa yang buat kerja jahat walaupun sebesar kuku, sebesar debu, dia akan tengok. Ada dalam hadis. Tak buka lagi. Itu dia ya. Kemudian dia pergi pula kepada dalam pendedahan segala pembicaraan daripada mahsyar nanti, dia akan pergi kepada ayat 28 surah Yasin. Ni kita ambil semua sekali ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Pada hari di mahkamah Allah itu, Allah akan kunci mulut-mulut mereka dalam mahkamah tu. Maka akan menjadi saksilah tangan-tangan mereka, akan menjadi saksilah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan sewaktu di dunia. Beres. Itu ayat. Kita akan simpul dengan hadis ni. Pergi pula pada ayat akhir sekali. Wa amman fa amman wa amma. Tu kena buka kitab. Ayatnya maksud wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Tu ayat tu akan ada dalam kitab ni. Maknanya siapa yang di pada mahsyar nanti menerima surah amalan dari tangan kanan, dalam huraian dia ahli syurga. Dan mereka yang menerima surah amalan wara al-zahri, dari belakang atau tangan kiri, maka dia ahli neraka. Semuanya itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumiddin tadi, pada hari pembicaraan di mahkamah nanti. Beres. Dalam kitab Bahrul Madi jilid ke-9, dia duduk di muka surat 25 menceritakan semua apa yang saya baca tadi dalam hadis. Sebab tu saya kata Al-Quran dan hadis ini tak boleh dipisahkan. Kadang Quran ditafsirkan oleh hadis. Ni puak kita ni duk baca Quran ni, aqimus solah, dirikanlah semayang, ditafsirkan oleh hadis. Dalam Quran dirikanlah semayang, ditafsirkan oleh hadis. Kita nak semayang tu Nabi tafsirkan, kena berdiri, kena ada wuduk, kena berdiri betul, kena takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu kata Ustaz Abu Hasan di Al-Hafiz, dia kena begini, tangannya buka, tanda kita menyerah pada Allah. Tak ada Allahu Akbar, tidak ada. Allah tidak ada macam tu. Dia ni cara dia, Allahu Akbar, Sami Allah tadi pun semua gini. Dah ada, buka laksana, kata ustaz tu. Jadi saya pun ikut dia lah. Moga dia orang alim pada saya lagi, lebih dia lagi. Dia ni pernah jadi mufti di Istana Negara. Jadi saya ikut dia lah. Itu dia. Ditafsir aqimus solah dalam Quran, diri kalau semayang, cara semayang tu dihurai oleh hadis. Hak disebut dalam ayat semua tadi ada dihurai oleh hadis ni. Huraiannya macam mana? Begini. Jadi tuan-tuan sekalian, buat baik ya. Kalau dah baca dah zaman muda-muda tuan-tuan dulu, maka kita ni sekarang bacaan ni nak huraikan ayat Quran tadi. Supaya jelas ya. Apa maksudnya? Begini. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. Kalau bertanding syarahan kan, penuh kita buat gaya ni. Minhum ya'khuduna, kita apa? As-sahab bi yaminihi wa minhum ya'khudhu bis. Kita buat gaya lah. Jadi dalam Melayunya macam mana tu? Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang sangat kemas dia ni dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mengajar, dia boleh kata duduk bawah dagu. Duduk bawah dagu Rasulullah dengan catatan dia. Jadi hari ni dia dengar, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan katanya, ditunjukkan manusia itu kepada Tuhan pada hari kiamat dengan 3 cara. Hak di Yaumiddin tadi, hari bicara tadi, ada 3 cara Tuhan tunjuk. Segala-galanya itu. Dia kata, ada 3 cara Tuhan tunjuk pembicaraan itu. Cara ada pun
Penunjuknya iaitu ada cara yang pertamanya ialah fajidalun. Allah ceritakan kesalahan dia, maka Allah benar dia berlawan, berguam, berbahas, bangkang apa tuduh, apa yang Allah sebut tentang kesalahan dia. Tak ada kata tuduh. Bukan tuduh ni, Allah beritahu terus. Kesalahan awak begini. Dan ada satu orang tu atau satu kumpulan tu, dia lawan. Ya Allah, Allah firmankan itu semuanya tak betul. Hujah sayanya 1, 2, 3, 4. Macam peguam di Mahkamah Putrajaya tu. Sikit pun Allah tak marah, sikit pun Allah tidak murka. Lawan. Itu dia ya. Jadi tuan-tuan sekalian, nak beritahu pada hari perbicaraan itu, benda ni akan berlaku. Itu dia ya. Allah sebut kesalahan dia dalam surah amalan dia bangkang. Itu dia ya. Ada orang macam ni. Macam mana caranya begini? Apabila seorang itu telah dibawa ke hadapan Tuhan, maka Tuhan pun, dia terjemah Tuhan, tapi saya nak tukar dengan Allah lah. Apabila seseorang itu telah dibawa ke hadapan Allah, baru sedap. Tuhan pun boleh, tapi sebut Allah. Itu dia ya. Apabila dibawa ke hadapan Allah, maka Allah pun bertanya dengan firman-Nya. Ini pendedahan. Mengapa kamu tidak percayakan Nabi Muhammad? Mengapa kamu tidak percayakan Quran? Mengapa kamu tidak kerjakan apa yang aku suruh? Ni surah amalan kamu. Maknanya ya. Maka Tuhan nak dengar apa respon dia. Jadi satu kumpulan ni, orang ni, maka ia pun terus menjawab. Dia jawab macam mana? Tidak ya Rabbi, wahai Allah, aku percaya betul kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan aku percaya beriman kepada Quran. Dan aku buat semua apa yang kamu suruh. Jadi Allah firman tadi tu, bagi dia bangkang 100%. Dia sebut ni. Okay? Seperti dia katanya, tidak sekali-kali ya Tuhanku, hamba tidak pernah tak percaya pada Muhammad. Hamba tidak pernah tak percaya pada Quran. Hamba tidak pernah tidak melakukan suruhan Allah. Okay? Semua suruhanmu itu ya Allah, hamba buat. Dia berlawan. Kalau kita pakai penampak jadi ni, Allah ni Maliki Yaumiddin, milik 100% segala hari di pada mahsyar mahkamah ni. Tapi waktu ni Allah tak murka, Allah tak marah. Sebab dia nak tunjuk bukti supaya semua orang tahu bahawa kawan ni memang layak masuk neraka. Padahal kalau nak jalan mudah dah, kamu asal bohong lah, aku tahu semua. Jadi bodoh, tapi Allah tak. Allah kata gitu. Maka dengar mana, berlawanlah dia dengan sesungguh hati dan diengkarnya. Lawan dengan sesungguh hati dan diengkarnya bulat-bulat. Apa Allah kata tadi? Satu jenis manusia ada begini. Itu dia ya. Baik. Maka ada satu manusia yang kedua pula di mahkamah Allah tadi. Bila Allah sebut segala kesalahan dia, Allah firmankan, kenapa kamu tak semayang? Kenapa kamu tak puasa? Dia jawab, hak tadi tak mengaku terus, berlawan. Merah muka berlawan. Kawan ni tak ada lawan. Benar ya Allah, saya memang tak semayang, tapi saya terlupa. Terlupa manjang dia ni ya, terlupa. Saya terlupa ya Allah. Memang saya tak puasa, tapi saya uzur ya Allah. Lalu ditunjukkan rupa uzur dia dilakonkan depan mahkamah Allah.
dalam mahkamah Allah tu, dia lakonkan, saya tak puasa tu kerana saya uzur, ya Allah. Maknanya dia lakonkan sesungguh hatinya dia ni sakit. Aduh, gastrik lah, darah tinggi, gaut, kencing manis. Dia tunjuk depan Allah tu. Dia mengaku, tapi dia ni kuat dalih. Allah tak marah. Tenang ya. Maknanya kita semua sejak umat Nabi Adam bawa pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh perhati dan boleh dengar mengikuti pembicaraan ini dengan jelas. Kita tunggu apa lagi pembuktian Allah nak buat kepada orang ni. Kalau kena pula orang tu guru kita, sahabat kita, kita tengok apa guru kita ni nak berlawak macam nak bohong macam mana. Kita tahu dia ni memang jahat di dunia dulu. Dia nak bohong macam mana kita dengar. Kita nanti tepuk di sini. Maknanya ya. Jadi dua jenis ni akan berlaku. Itu dia ya. Baik. Maka Nabi pun dihurai ya. Nabi hurai. Nabi sebut setakat tu, huraiannya Nabi tak buat. Ulama yang buat. Okey ya. Harap-harap faham. Tapi Nabi sebut tadi, ada 3 cara pendedahan segala perbuatan manusia ni. Wa ammal 'ardatus salisatu. Ada pun pendedahan kes mahkamah Yaumiddin itu yang ketiga. Tatirus suhufu fil aidi fa'akhidhum biyaminihi wa akhidhum bishimalihi. Pendedahan yang ketiganya ialah surah amalan berterbangan. Allah terbangkan surah amalan kepada setiap makhluknya daripada mahsyar. Maka ambillah, setiap kita akan ambil surah amalan buku rekod itu. Fa'akhidhum biyaminihi, ada yang ambil dengan tangan kanan. Wa akhidhum bishimalihi, ada yang ambil dengan tangan kiri atau dengan dari belakang. Ambil tangan kiri dari belakang. Itu dia ya. Maka sambungan ayat tu, siapa yang dia mengambil surah amalan dengan tangan kanan, dia akan dikira dengan kiraan amalan yang sangat mudah. Okey, selesai awak. Kiraan yang sangat mudah. Siapa yang ambil dengan tangan kiri akan dikira amalan dengan terlalu detail dan terlalu rumit. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, lepas ni kita baca ya. Tapi kita dulu kan, manukishal hisabah halaka. Siapa yang dalam hisab dia dikira terlalu detail, ada perbahasan dengan Allah, ada pertanyaan demi pertanyaan, halaka, nerakalah orang itu. Itu dia ya. Sebab tu dalam doa tadi saya masuk perkataan, ya Allah ya Tuhanku, masuklah kami semua dalam golongan yang dihisab dengan kiraan yang terlalu mudah. Ya Allah, janganlah masukkan kami dalam golongan yang dihisab amalan dengan hisaban yang paling detail dan susah. Kenapa? Manukisal hisabah halaka. Siapa yang susah kira bicara amalannya, nukisah ni munakosah, ada tanya jawab, halaka. Halaka ni dalam bahasa kalau lipis, mampu pakai mati lah neraka, hancurlah neraka lah orang macam ni. Jadi kita pun tahu satu ilmu. Jadi saya ajar tuan-tuan, mulai malam ni, bila kita bangun tengah malam sembahyang sunat, taubat ke sunat apa, boleh tambah doa tu. Tahajud pun segala macam, boleh tambah. Kalau kita selalu buat tu, kita hafal dalam buku kecil yang dijual di Pakistan tu. Pakistan tu sendiri tak boleh baca pun. Dia jual buku pada kita. Kita duk pakai hak tu lah daripada muda sampai ketua. Boleh tambah. It's no problem nahi hai. Boleh tambah. Tuan-tuan kena tambahnya ialah, ya Allah, di malam yang sunyi ini aku bermohon dengan titisan air mata, ya Allah. Janganlah engkau masukkan aku dalam kumpulan mereka yang engkau kira terlalu detail segala amal perbuatan kami di dunia. Menangis.
Makbul doa tu, siapa yang dikira dengan kiraan yang ringan, syurga. Baik. Sekarang ada muskil di kepala kita semua. Macam mana kiraan yang detail dan yang payah tu Ustaz? Kita tengok dalam hadis. Dia. Baik. Ada orang yang dikira dengan diperhalusi sangat-sangat segala amal perbuatan dia. Dan ada orang yang tidak diperhalusi. Simple-simple saja. Dalam bahasa budak-budak, cincai-cincai saja kiraan dia. Maka, sesiapa yang diperhalusi akan dia pada kiraan amalnya, maka alamat ia dapat siksa dan dera dalam neraka. Okey, doa saya tadi tu. Supaya puak kita jangan masuk kumpulan ni. Masuk kumpulan ni, kena orang Kuala Lumpur kata, mampu tak ada apa dah kita. Jadi minta Tuhan, janganlah kita masuk dalam kumpulan ni, ya. Itu dia. Adapun orang, bagi orang kita masuk yang alamatnya dia akan masuk neraka. Dan siapa yang diperhalusi, maka dia akan, siapa yang tidak diperhalusi segala perhitungan amalannya, senang sentosa di dalam syurga lah ia. Itu dia, ya. Besok Tuhan sembahyang Duha. Boleh tambah lah doa sembahyang Duha tu. Kita duk baca mana ada lah hadis. Kalau ya Allah, kalau rezeki di langit maka tariklah turun ya Allah. Kalau rezeki tu dalam bumi engkau keluarkan ya Allah. Tambah ya Allah Tuhan kami, jadikan kami golongan begini. Boleh tambah. Tak apa, ya. Dengan Allah ni kita minta biar banyak. Allah suka kita minta banyak dengan dia. Itu dia, ya. Tuan-tuan baca talqin orang mati. Kalau kita duk baca, kita terima selama ni tu, kalau kita nak tambah boleh. Wahai kamu Saleh bin Hawa, sahabatku, aku bermohon kepada Allah, ingatlah, mudah-mudahan kamu akan menerima surah amalan dengan tangan kanan di mahsyar nanti. Dan aku berdoa agar engkau nanti akan dikira segala amalanmu dengan kiraan yang paling mudah. Tambah ke? Dan kita akan berjumpa sama-sama dalam syurga. Wahai Ahmad bin Kasim, misal nama dia. Tak bida'ah, kata Ustaz. Kalau nak kira bida'ah, awak talqin tu pun berkebuk orang kata bida'ah. Asal dia kira bid'ah tak bid'ah tu, kita doa sahabat kita duduk dalam kubur. Bagi biar banyak. Mudah-mudahan Allah makbul doa kita. Dah, doa yang baik. Jadi itu dia. Adapun orang, dia huraian lagi. Adapun orang yang diperhalusi hisabnya itu, iaitu, ni dia bagi contoh. Example, contoh. Macam mana Tuan Guru, Ustaz, Cikgu, orang diperhalusi itu macam mana? Cuba bagi contoh. Maka, adapun orang yang diperhalusi hisabnya itu, iaitu pada masa dibawa akan dia di hadapan Tuhan. Ni yang masuk neraka ni. Nah, kalau berlaku macam ni, neraka. Dibawa ke hadapan Tuhan. Itu dia, ya. Lalu ditunjukkan amalannya pada Tuhan, surah amalan tadi. Maka Tuhan pun bertanya akan dia, mengapa kamu tak sembahyang? Soalan. Tadi soalan tadinya, mengapa kamu tak percaya pada Nabi Muhammad segala macam, ya. Jadi tu orang kafir tu. Orang tak percaya pada Nabi Muhammad tu, kafir pun kita ni berpuluh ribu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tak percaya pada Nabi Muhammad ni sebelah. Puak kafir, orang Kristian tak percaya Nabi Muhammad. Puak kita percaya. Jadi soalan ni kita lepas. Kenapa tidak beriman pada Quran? Puak kita lepas. 63 tahun dah kita musabaqah Quran, tarik berdengung ayat. Bulan puasa dulu 3 kali khatam surau kita. Betapa percayanya kita pada Quran. Soalan tu kita lepas. Nak beritahu orang kafir, siap kamu. Kamu kena tanya.
Kapal Singh mati dah tu. Wahai Kapal Singh, kenapa tak ada semayang juga? Kalau tanya ke India. Dia pun saya tarai selamanya. Jawapan tu tak terima. Sebab agama Islam ni dalam hukumnya. Turun dia dari Allah SWT itu wajib dianuti oleh semua makhluk yang bergelar manusia. Wajib. Awak tak masuk Islam tu awak cari jenayah. Awak cari nahas sendiri. Itu dia ya. Hak tak payah memeluk agama Islam ni saya dah sebut dulu, ulang lagi. Suka saya mengulang ni. Hak duduk dalam zoo. Beruk, kerung, monyet, badak berendam. Puak ni tak payah masuk agama Islam sebab muka dia menatang. Kata orang Kelantan. Puak manusia tak kira. Macam mana puasa awak manusia, wajib awak akan disoal. Ni saya pakai mazhab ulama yang kata begitu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi mufti pun, orang tak percaya pada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam ke dia? Orang tanya kita. Orang di sini nak telefon mufti sekejap. Tak payah lah. Orang tak percaya pada Nabi Muhammad, tak payah mufti. Kita pun boleh, kafir kalau awak tak percaya. Awak tak percaya pada Quran, kafir. Jadi untuk orang kafir. Itu dia. Jadi sekarang, mengapa kamu tak semayang? Mungkin ni kena pada orang Islam juga ni. Lalu dia jawab. Dia jawabnya. Lalu dia jawabnya. Okey, ada. Hamba semayang. Cara didetailkan ni, Allah akan firman balik tanya. Sebab dia jawab, hamba semayang ya Tuhanku. Maka diperhalusi oleh Allah SWT. Allah firman lagi tanya. Ingat tuan-tuan ya. Bila berbalas cakap dengan Allah ini, kita bercakap dengan mulut. Allah bercakap dengan kalam. Berkata-kata mengikut apa yang sesuai bagi Allah yang Maha Agung. Kita tak mahu dia bercakap. Dia berfirman. Kita bercakap. Firman Allah tu kita dengar dengan telinga. Cakap kita Allah dengar dengan sifat Maha mendengar dia. Kita telinga, tapi kita berbalas cakap. Itu dia ya. Baik tuan-tuan sekalian. Lalu Allah halusi lagi. Di mana kamu semayang? Mana kamu semayang? Allah tahu dia ni bohong. Pembohong. Muka dia pun muka pembohong. Allah tahu, tapi Allah saja nak buktikan supaya orang ramai tahu. Di mana kamu semayang? Dia berjawab. Bohong lagi. Dia kata, saya semayang sana dekat apa nama ni, Batu Cave. Batu Cave tu rumah berhala. Mana mungkin. Dia bawa ada masjid situ. Dia kata, padahal tidak. Dia bohong lagi. Allah tak marah. Allah tahu dia bohong. Maka dihalusi lagi oleh Allah. Kita duduk dengar semua ni. Kalau kita kenal dia ni memang tak semayang, kita boleh juah kata, pelawak, mu tak semaya, kita juah di dunia. Kita duduk tengah pada masa. Mu tak semaya. Okey ya, baik. Lepas tu Allah halusi lagi. Berapa kali kamu semayang? Makna jalan sehari berapa kali kamu semayang? Saya 17 kali. Ni pelawak. Engkau Allah tak semayang. Maknanya dia bohong lagi. Demikianlah Allah detail satu persatu dan jawapan dia bohong dulu kini dan setakat ni bohong. Bila sampai di sini tuan-tuan, datanglah ayat tadi mentafsirkan keadaan ni bila boleh selesai ustaz. Datang ayat tadi 28 surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini Allah kunci mulutnya sekarang. Nak bohong tak boleh dah. Guana tak boleh kecek pula. Rupanya Allah kunci mulut. Kalau bagi lagi bohong banyak lagi ni. Allah kunci mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lepas tu wa tukallimuna aydihim. Kalau dalam bahasa Arab dalam TV tu disebut tangan pula jadi mulut. Tangan kata, ya Allah, memang Tuhan aku ni kaki bohong, sangat-sangat bohong. Kalau dia semayang, ya Allah, aku ni dia akan basahi dengan air wuduk.
bukankah nak semayang tu kena ada wuduk? Wuduk tu satu daripadanya basuh, mengalirkan air, basuh tangan hingga ke siku. Dua tangan hingga ke siku. Basuh tangan hingga ke siku. Aku ni tak pernah dia ni basuh. Kalau basuh pun sekali-sekala saja. Memang dia tak semayang. Aku tahulah aku berjalan dengan dia setiap masa. Tangan hingga siku. Saya tadi ambil wuduk, siku ke tangan. Boleh ke ustaz terbalik gitu? Jawabnya, boleh. Tapi jangan lupa, ada ulama yang mengatakan lebih afdalnya tangan hingga ke siku. Jangan siku bawa ke tangan. Tapi itu pendapat. Gitulah. Bukan agak jumhurnya serupa ya. Tangan ke siku, siku ke tangan. Masalah sekarangnya dia ni tak buat. Dia kata dia semayang. KO. Mulut tak boleh buat apa dah. Al-yawma nakhtimu. Ditutup. Dikunci mulut. Kaki pula. Betul ya Allah. Saya hurai ni. Saya pun tak tahu macam mana mahkamah tu berlaku nanti. Tu kakak tengok lah. Kaki pun kata, benar ya Allah. Kata-kata sahabat hamba tadi tu betul. Saya ni kaki. Kalau dia ni semayang, dia ambil wuduk, wajib basuh kaki hingga ke buku lali. Ni. Maknanya kaki dia buku lali tunjuk. Saya ni tak pernah dia ambil air semayang basuh saya. Mana kawan ni pembohong ya Allah. Bila diperhalusi hingga sampai berguam begitu sekali, maka dengan kerana itu jelaslah bahawa ia kena halusi sangat-sangat segala persoalannya dan nerakalah ia. Itu dia ya. Baik. Datanglah hadisnya. Hadisnya macam mana? An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nuqishal hisaba halaka. Qultu ya Rasulullah inna Allah yaqulu fa amma man saya baca tak apa betul tadi tu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Itu dia ya. Qala dhalikil ardu. Jadi hadisnya dengan molek-molek tuan-tuan, diriwayatkan oleh seorang isteri Nabi namanya Siti Aisyah ya. Jadi saya beritahu sekali lagi untuk kesekian kali kepada tuan-tuan, isteri Nabi yang ramai-ramai ni Aisyah seorang saja anak dara. Orang lain janda belaka. Seorang ni je anak dara. Itu dia ya. Dan dia kahwin dengan anak dara ni pun setelah Rasulullah dah meningkat umur dah. Waktu dia muda betul-betul dulu, dia kahwin dengan janda umur 40-an. Jadi ya. Jadi Aisyah ni anak dara, budak muda. Tapi satu kelebihan Aisyah ni, orang kampung saya kata very very clever, intelligent, cerdik sangat-sangat Aisyah ni. Apa saja keluar dari mulut Nabi, tak masuk. Dia ingat selalu. Isteri lain pun cerdik juga. Nabi pernah isytiharkan depan khalayak. Depan isteri-isteri dia semua. Engkau timbullah ilmu agama, ilmu hukum nanti dari dada Siti Aisyah ini. Bila Nabi dah tua betul, maknanya Nabi mungkinlah dia rasa dia nak tinggal di dunia ni. Maka kalau ada muskil dalam beragama, kamu semua mengajilah dengan Siti Aisyah ni. Tanya dia. Cerdik. Baik ya. Jadi hadis ni didengar oleh Siti Aisyah. Dalam majlis tu Aisyah ada, dia dengar. Apa Nabi kata?
Nabi bersabda, barang siapa diperhalusi pada hisabnya. Macam mana perhalusi tadi? Hak saya hurai satu persatu tadi. Itu satu contoh diperhalusi. Barang siapa yang diperhalusi hisab kira bicara amalannya depan mahkamah Allah nanti, binasalah ia. Huraian, nerakalah ia. Siapa yang diperhalusi hisabnya, nerakalah dia. Maka dalam doa tuan-tuan jangan lupa, ya Allah ya Tuhanku, jauh ke aku daripada masuk dalam golongan yang engkau halusi sangat-sangat kira bicara amalanku. Ulang 3 kali malam ni, bangun sembahyang tahajud nanti. Okey, baik. Bila didengar oleh Siti Aisyah akan sabda Nabi yang demikian itu, bila dia dengar, maka sudahlah datang muskil dalam fikiran dia. Dia tak puas hati, maka dia pun terus bertanya. Apa dia kata? Lalu bertanya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa pula diperhalusi hisabnya itu? Ya Rasulullah, pasal apa pula diperhalusi hisab tiap orang itu? Bukankah tiap-tiap orang itu ada suratan amalan? Ni, suhuf yang terbang tadi, surat amalan tadi. Apa yang perlu dihalusi lagi? Maka ditunjukkan surat amalan itu, sudahlah tiada apa yang hendak ditanya lagi. Tadi kan, fa'amma man utiya kitab, apabila surah amalan, cara ketiga ni, surah amalan diterbangkan kepada setiap orang. Aisyah kata, dalam firman tadi kata, siapa yang ambil surat tu dari tangan kanan, maka syurgalah ia. Siapa yang ambil surat tu dari tangan kiri, nerakalah ia. Kenapa ya Rasulullah perlu lagi diperhalusi satu persatu? Itu dia ya. Sedap soalan dia ni. Itu dia. Okey, mengapa dia? Jadi sekarang tuan-tuan sekalian, maka ditunjukkan saja surat itu, sudah tiada apa hendak ditanya lagi, dan tiada apa nak dihisap. Tidak apa perlu didetailkan pertanyaan, maka hisap ke atasnya sedikit saja. Sebab Tuhan dah firman tu. Ambil dari situ ya. Itu dia. Jadi sekarang tuan-tuan yang dikasihi sekalian, begitu pengajian berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata-kata Nabi, kalau tidak sahabat tanya, isteri-isteri tanya, supaya apa yang Nabi ajar tu semua orang faham sejelas-jelasnya. Sebab bila Nabi wafat nanti, tidak ada apa lagi yang kita perlu pertikaikan. Sebab setelah terlalu masak ranum dah segala hukum. Kita hanya makan saja. Itu dia ya. Jadi, bila dah begini, bila didengar Nabi akan pertanyaan isterinya itu, yakni Siti Aisyah demikian, lalu dijawab Nabi dengan sabdanya, bermula aku ceritakan itu ya Siti Aisyah, bukannya hisab yang aku kata dah. Okey, bukan maksudnya hisab begitu sebagaimana yang kamu faham. Bahkan hak aku nak cerita ni ialah pendedahan Allah. Setiap benda yang nak dikira tu saja Allah nak dedahkan kepada seantero masyarakat manusia di pada mahsyar itu. Supaya tidak ada siapa yang rasa, orang panggil rasa ragu-ragu. Macam mana? Misalnya, okey, siapa-siapa yang terima surat dari amalan dari sebelah kanan, ni surat amalan awak, okey, semua ke syurga. Kalau begitu. Jadi Allah tak buat gitu. Allah buat pendedahan. Sebab apa? Supaya
orang ramai boleh tahu semua the best of mereka yang terima sebelah tangan kanannya. Dia dedahkan semua sekali, barulah oh begitu padan pun dia ambil belah tangan kanan. Rupanya begitu banyak amalan kebajikan dia, patutlah dia ni syurga. Misalnya, aku tangan kanan juga, hip hip hore kita di situ ya. Sebab kita pun tangan kanan juga. Mungkin orang terima tengah tangan kiri, beruf dalam neraka. Mungkin anak saudara dia, penyokong-penyokong dia waktu di dunia dulu, pengundi-pengundi dia di dunia dulu, guano tu orang kita masuk neraka habis, dia kata. Maka bila dia dedah, padan masuk neraka pun, rupanya dia tipu kita di dunia dulu. Dia kata tak ada bajet, tak ada apa bajet, dia pergi hantar ke Thailand rupanya, misalnya. Semua orang tahu. Tu maksud dia yang Aisyah, pendedahan. Sebab satu daripada hikmat diadakan mahkamah Yaumiddin ini ialah Allah nak tunjukkan, nak dedahkan, nak tunjukkan keadilannya seadil-adilnya, supaya tidak ada sekerat manusia pun dia rasa ragu dengan apa yang dia hukumkan itu. Saya tambah, tidak seperti mahkamah di dunia hari ini. Mana-mana mahkamah di dunia hari ini, baru lepas 10 minit Tok Hakim umumkan, buat press conference, tanya orang macam mana pendapat Tan Sri Abdul Rahman Awang Soh tentang tadi. Tan Sri pun kata, oh saya rasa ada kekhilafan lah. Sebab sepatutnya hakim kena begini-begini. Ada selalu orang tak puas hati. Mahkamah Allah ni. Tak ada siapa tanya lagi terus. Oh padan masuk neraka penipu. Tahu selalu. Itu dia tuan dan puan-puan sekalian. Jadi puak kita berdoa lah. Jangan dihisap dengan hisap yang terlalu halusi. Sebab itu alamat yang buruk. Kecutlah perut kita. Tapi hadis kata lagi, bahawa orang yang dihisap dengan cara halus itu tidaklah banyak. Alhamdulillah. Lega kita bah. Lega bah kita. Sebab tak banyak. Jadi, puak kita tak termasuk dah ni. Tanya kenapa kamu tak beriman pada Nabi Muhammad, tak termasuk dah kita. Jadi, orang yang dihalusi itu tidaklah banyak. Itu dia ya. Bukanlah semua orang dihisap, ramai orang yang dihisap dengan cara yang terlalu detail itu. Itu dia ya. Itu dia tuan-tuan, pengajian kita pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi, ya pentingnya malam ni dalam doa kita, boleh amal dah. Saya sebut tadi tu. Amal terus malam ni ya. Tambah 2 perkara yang baru. Jadikan kami mereka yang dihisap di masa nanti dengan hisapan yang sangat murah, sangat mudah dan sangat senang. Dan janganlah kami dimasukkan dalam kumpulan yang hisapnya terlalu detail dan terlalu payah. Ya Allah. Dan jadikan kami hamba-Mu yang mendapat keredaan-Mu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Tanda merah. Mana saya kena berhenti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambung kuliah subuh besok ya. Datanglah kalau ada. Alhamdulillah.